Tadi kita dah cerita meriah-meriah mengenai sambutan Tahun Baru Cina. Sekarang ni kita nak kembali kepada topik serius, topik utama kita pagi ni. Ya, saya rasa topik ni setiap ibu bapa dekat luar sana mesti ambil tahu sebenarnya. Itu tentang isu jenayah seksual kanak-kanak. Jadi kita nak dedak sekarang ni kan ibu bapa pendedahan anak kepada gadget kan. Tak boleh cakap tidak. Kan? Memang ramailah kalau kita tengok anak-anak memang sentiasa bersama gadget dan juga mereka sendiri sebenarnya ada akaun media sosial. Dan mereka nak pergi ke mana-mana akses tu dengan mudah, sangat mudah. Dan orang lain pun boleh akses mereka. Yeah. Betul. Jadi ini sebenarnya antara isu yang kita akan bincang kali ini. Jadi kita nak perkenalkan bersama dengan kita iaitu Dr. Nur Faizal Muhammad Tauhid, pensyarah perubatan, pakar perubatan kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Betul? Kita panggil Dr. Faizal lah. Boleh, Dr. Faizal pagi ini nak bercerita mengenai jenayah yang makin menjadi-jadi. Kalau kita tengok sangat bahaya. Lagi-lagi untuk generasi muda, anak-anak kita ni lah. Doktor, kalau kita boleh katakan kan. Jadi, mungkin kita nak tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan jenayah seksual kanak-kanak sendiri. Okey. Terima kasih ya Haziq dan Dayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Soalan Haziq tu senang je. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah seksual kanak-kanak? Tetapi ada banyak definisi. Tapi apa yang saya cuba terangkan ini lebih kepada akta yang memang wujud di negara kita ini, iaitu Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017. Selalunya kalau kita cakap pasal kesalahan jenayah seksual kanak-kanak, kita terbayang tentang rogol, cabul, culik, penderaan seksual ya. Tetapi itu yang betul-betul dalam bentuk fizikal. Tapi jangan salah sangka pula ya, sebenarnya walaupun bukan tidak ada sentuhan fizikal ataupun apa-apa perkaitan tentang fizikal, ia masih boleh dipanggil jenayah seksual mengikut akta ini. Contohnya ya, jika seseorang itu predator, pemangsa ini memberikan gambar lucah, video lucah ataupun dengan mesej-mesej lucah sahaja. Itu pun sudah boleh dikira sebagai jenayah. Ibu bapa ataupun penjaga, guru-guru dah boleh melaporkan kejadian ini kepada pihak berkuasa, kepada polis ya. Sebab mengikut akta ini sudah termasuk sebagai kesalahan jenayah seksual. Okey, jadi dah faham apa sebenarnya tu jenayah seksual kanak-kanak. Maksudnya yang saya nak terangkan di sini bukan hanya jika ada berlaku sentuhan secara fizikal, tetapi jika berlaku secara maya masih tetap dikira sebagai jenayah seksual. Termasuk juga ke doktor dengan macam sekarang kita tahu banyak kes pedofilia macam pedophile dan sebagainya kan. Ya, betul. Kadang-kadang pedofilia ni dia bukannya ada sentuhan secara langsung, tapi dia hantar gambar, hantar mesej, hantar video ya. Itu pun sudah dikira sebagai jenayah seksual dan wajib dilaporkan. Okey, apa sebenarnya yang perkara yang membuatkan jenayah seksual ini makin meningkat, doktor? Adakah disebabkan kurangnya pendedahan ibu bapa kepada anak-anak mengenai awareness ni? Bila kita bercakap pasal faktor ni kan, kita selalunya ada pelbagai faktor ya. Tapi kita tidak boleh lari daripada gadget. Gadget tu sekarang ni segala-galanya di hujung jari. Sentuh saja, tekan saja dah dapat pelbagai maklumat. Kalau maklumat itu maklumat yang bagus, yang baik, itu tidak merisaukan. Tetapi isunya sekarang ini, kita mendapat maklumat yang salah ataupun maklumat yang betul tetapi disalahgunakan. Itu satu isu lagi. Dan contoh dan sebab yang lain pula selalunya disebabkan dengan faktor ekonomi, faktor sosial kita ni kan. Sekarang ni ibu bapa terlalu sibuk dengan untuk mencari rezeki, kerja kan. Kadang-kadang pemantauan kepada anak-anak ni dah kurang. Dan kadang-kadang kita punya budaya ni juga pun kalau boleh dia nak separatekan, dia nak asingkan daripada jangan terlalu mengongkong anak jangan terlalu busybody, nak moden lah, nak moden tetapi kita tidak boleh lari daripada faktor-faktor keselamatan. Nak moden macam mana pun jangan lari daripada faktor keselamatan. So pemantauan ibu bapa itu sangat penting. Sebab dia antara dua kalau kita ikutkan pemantauan dan juga pendedahan. Sebab sama ada kita suka atau tidak, anak-anak kita tetap akan terdedah kepada perkara-perkara yang kita tak dapat nak jangka atau kawal. Jadi adakah juga pendidikan seksual terhadap mereka ni juga penting supaya mereka tahu apa yang salah, apa yang betul
Bagaimana pendapat doktor? Poin Dayah tu memang sangat penting. Itu yang saya cuba bawa pada hari ini ya. Pendedahan kepada pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif. Bila saya cakap pasal pendidikan seksual, kadang-kadang ada orang yang terbayang, apa doktor ni? Dia nak cakap pasal seks ke? Nak ajar kanak-kanak buat seks ke? Mungkin ada di situ. So faktor tabu. Tabu tu maksudnya perkara-perkara yang kita rasa tidak sesuai untuk dibawa kepada masyarakat, tetapi sebenarnya perkara-perkara itu penting. Sebenarnya, pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif ini adalah suatu bidang yang sangat penting. Kerana lahir-lahir saja, anak-anak kita ini sudah terdedah kepada kesihatan seksual dan reproduktif. Cuma peringkat-peringkatnya berbeza mengikut tahap umur. Contohnya lah sebagai contoh yang senang. Bayi, mereka memang tidak berpakaian ataupun tidak berpakaian lengkap kan, tetapi itu kita tidak kata pula sebagai sesuatu yang mungkin boleh menyebabkan menjurus ke arah perkara-perkara yang tidak diingini. Tetapi apabila umur mereka meningkat semakin dewasa, kita kena menerapkan pula faktor pemakaian yang bagaimana, faktor tontonan yang bagaimana, sajian-sajian daripada gadget kan, yang sesuai untuk mereka. Semua ini perlu diambil kira dan perlu sentiasa diberi pendedahan dan pemantauan mengikut tahap usia mereka. Okey, jadi tapi kita tak boleh nak elakkan diri daripada zaman teknologi sekarang ni, doktor. Media sosial ni sangat meluas. Kadang-kadang anak-anak tu nak main telefon disebabkan mak bapaknya pun main telefon. Mak bapaknya pun pegang telefon. Dia tengok macam best je. Mak ayah saya ni main telefon kan. Jadi bagaimana cara untuk kita mengawal anak-anak kita daripada tidak pergi kepada konten-konten yang tidak patut mereka akses? Itu berbalik kepada pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif. Untuk yang bahagian gadget ni pula, dia ada satu aspek yang lain pula, iaitu kawalan kendiri. Maksudnya kita sudah dedahkan kepada kanak-kanak ini, kalaulah keluar gambar-gambar yang begini, kita tidak perlu tonton. Okey? Dan mereka juga perlu dikawal daripada apa yang mereka boleh berinteraksi dengan mereka yang di alam maya. Okey, kalau di dalam pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif ni, dia ada beberapa aspek yang penting. Yang pertama sekali, mereka kena tahu siapa di sekeliling mereka. Okay? Yang kedua, mereka perlu tahu apakah sentuhan selamat ataupun sentuhan bahaya. Sentuhan ni secara fizikal. Tetapi kalau di alam maya ni kita ambil konsep sebagai apakah info yang selamat, apakah info yang bahaya. Yang ketiga ialah jika mereka ini mendapat info-info yang sebegini, apa yang patut mereka lakukan? Mereka perlu beritahu kepada orang dewasa. Mereka perlu tutup. Mereka perlu tukar kepada channel yang lain. Semua ini perlu ditekankan kepada anak-anak. Dari segi ibu bapa pula, apa yang perlu mereka lakukan? Ibu bapa ini perlu memantau. Kan? Sekarang pun kita ibu bapa susahlah nak menjauhkan diri kita daripada gadget. Tetapi kita perlu menunjukkan contoh teladan yang baik. Dan untuk anak-anak pula kita perlu pantau. Apakah yang mereka tonton? Sekarang ini dah ada macam-macam apps kan, dah ada macam-macam cara untuk kita pantau kan, untuk tahap keselamatan boleh di dalam maya. Boleh restrict kan. Parental restriction, itu semua boleh diaplikasikan dalam pemantauan kita. Baik. Okey, jadi ada satu cadangan sebenarnya daripada Facebook. Kita tengok daripada Haziq saya type ke? Bukan saya. Haziq Raji. Katanya tidak ambil peduli padah menanti. Medsos amat memudahkan tapi memudaratkan. Lapor, kongsi pada penjaga dan pihak berkuasa. Jangan diam, nanti akan fikiran perasaan kacau bilau bila meneruskan kehidupan. Tidak buat aduan, mereka menjadi semakin seronok macam tiada undang-undang. Wow. Okey, saya selalu tengok cerita Hindustan, doktor cerita Tamil yang membawa genre macam ni kan, jenayah seksual kepada kanak-kanak dan apa yang patut dilakukan. Saya selalu tengok cerita tu. Jadi problemnya sekarang mungkin takut dan malu untuk ke depan untuk isu membuat ini laporan. Masih tabu. Tabu tu maksudnya masyarakat kita ni masih rasa benda ni sesuatu yang perlu disorokkan. Kalau walaupun perkara itu berlaku tetapi mereka cuba sorokkan, satu disebabkan berasa malu sebab ia berlaku kepada diri mereka, keluarga mereka. Yang kedua, mungkin mereka tak tahu channel mana, ke arah mana untuk mereka salurkan isu-isu ataupun masalah yang mereka hadapi ini. Dan yang ketiga ialah yang paling saya rasa paling malang sekali ialah pemangsa, iaitu orang yang jahat ni berlaku di kalangan ahli keluarga sendiri. Bapa, atuk,
warden asrama. Maksudnya orang-orang yang diberi amanah dipercayai untuk menjaga kanak-kanak ini. Tapi inilah mereka sebenarnya yang menjadi pemangsa sebenarnya. Betul. Okey, dan bercakap tadi kita bercerita tentang pendidikan, kan, pemantauan, semua itu adalah aspek-aspek yang penting. Tapi zaman sekarang juga kalau kita lihat anak-anak sendiri pun dah ada akaun social media sendiri. Yeah. Betul? Dan ada yang berkata macam, oh tak perlu, anak-anak tak perlu ada TikTok contohnya, tak perlu ada Instagram dan sebagainya. Tetapi saya rasa mengikut peredaran zaman, perkara itu berlaku. Yeah. Jadi pendapat doktor sendiri, adakah patut dikekang ataupun tidak perlu pun sebenarnya? Macam mana doktor? Pada pendapat saya, benda ini mengikut budaya, value di dalam sesebuah keluarga. Ya. Tetapi yang perlu kita tekankan ialah bagaimana kawalan kendiri. Tidak salah untuk ada media sosial sendiri, tetapi apa yang kanak-kanak, apa yang remaja ini postkan di media sosial, itu yang perlu ada kawalan kendiri. Dan jika keluar konten-konten yang tidak sepatutnya, apa yang patut mereka lakukan? Jika ada orang di alam maya yang ingin approach mereka, ingin mendekati mereka ataupun memberikan mesej yang tidak sesuai, ataupun mereka meminta anak-anak ini menunjukkan pakaian ataupun tubuh badan ataupun perkara-perkara yang kita tahu salah, so kita kena tekankan kepada anak-anak dan remaja ini untuk kawalan kendiri. Ya, jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini, tiada masalah untuk ada media sosial, kawal konten-konten kita supaya tiadalah pedofil ini datang. Ya, betul. Untuk apa orang kata, membuat actionnya. Ya, jadi kita harap agar ibu bapa menjadi lebih peka Betul? dengan isu sekarang ini. Jadi kalau ada berlaku kepada mungkin rakan terdekat kita ataupun saudara mara kita, bantulah mereka untuk dapatkan channel KSS yang betul. Ya, betul. Alright. Jenayah seksual kanak-kanak ni benar-benar berlaku di luar Benar sana. berlaku dan bilangannya, statistiknya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkat ni bukan sebab apa tahu. Satu, sebab memang berlaku. Dan kedua ialah lebih ramai yang tampil untuk mendapatkan bantuan. Mereka semakin berani. Cuma tidak semua sudah mendapat pendedahan ini. Jadi pentingnya topik kita hari ini supaya kita pun sama-sama dapat pendedahan dan pendidikan bahawa perkara ini harus dibawa ke hadapan. Bukan sesuatu untuk dimalukan, tapi ini adalah untuk keselamatan anak-anak kita sebenarnya. Sekali lagi kawallah konten di media sosial. Boleh untuk bermain media sosial tapi jangan terlalu obses. Betul. Obses dengan media sosial itu. Sebab media sosial boleh diakses oleh semua orang, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia boleh akses media sosial kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Faizah Muhammad Tauhid, merupakan pensyarah perubatan, pakar perubatan kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Baik. Okey. Jadi Aziz, kita ni ada anak-anak ni. Memanglah kita rasa takut ya, Aziz. Betul. Sebab kita hidup di zaman yang alamak, social media lah, betul makin lama makin rancak pula penggunaannya. Tapi tak apa, kita belajar sedikit demi sedikit.